Alright, oke. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Oke, jadi eh, wi- kali ini kita sambung lagi. Oke, 6.2 peningkatan pemerintahan dan pentadbiran tamadun Yunani. Jadi dalam video sebelum ini cikgu sudah ceritakan tentang 5 jenis sistem pemerintahan di Athens Yunani. Oke, bermula dengan monarki, lepas itu ganti dengan oligarki, aristokrasi, tirani, dan akhirnya demokrasi. Oke, jadi sekarang kita bincang tentang ciri demokrasi di Athens. Jadi di Athens ni, dorang punya sistem pentadbiran. Dorang guna Dewan Perimpunan. Apa itu Dewan Perimpunan? Teringat pula Dewan Perimpunan sekolah kan. Setiap insiden kan perimpunan. Dan jadi Dewan Perimpunan ni satu tempat, di Akropolis, satu tempat orang berkumpul ramai-ramai di situ. Jadi situ adalah tempat untuk warga negara Athens untuk membincangkan tentang urusan negara, pemerintahan negara. Jadi siapa yang layak hadir, menganggotai Dewan Perimpunan tu, maksudnya dia layaklah bercakap di situ kan. Pertama syaratnya dia mesti warga negara Athens, sebab di Athens ada orang luar juga yang tinggal di situ. Dan mesti lelaki, tidak boleh perempuan. Kenapa lelaki sih ya? Adakah mereka mendiskriminasikan? Kita ada hikmah juga kan. Kalau perempuan semua yang cerita situ pasal isu negara berdebat, tiada habisnya tuh kali kan. Alright. Mungkin gitulah, mungkin itu pendapat mereka kan. Jadi yang kedua, warga negara berpeluang memegang jawatan selama 6 bulan hingga setahun. Maksudnya orang yang berada di situ, ahli dewan itu, boleh 6 bulan hingga setahun, untuk jadi ahli tetap di situ. And then bersidang sekurang-kurangnya 3 kali sebulan. Boleh dianggap sebagai seminggu sekali lah kan. And then semua warga negara dibenarkan menghadiri perhimpunan. Maksudnya warga negara selagi dewan itu muat, orang boleh boleh masuk ke dewan itu untuk mendengar apa yang dibincangkan di situ. Maksudnya warga negara bolehlah hadir di situ. And then apakah fungsi Dewan Perhimpunan nih? Sebelum itu juga beritahu dulu, di bawah Dewan Perhimpunan nih, ada majlis, magistrat dan juri. Tiga organisasi ini yang menjalankan pentadbiran negara. Maksudnya ada tiga lah. Maksudnya macam tiga apa? Kalau macam kita di Malaysia kita ada apa? Majlis, kita ada kehakiman, kita ada perundangan kan. Dorang pun begitu juga. Kita ada eksekutif. Jadi dorang ada majlis, magistrat dan juri. Jadi tiga organisasi ini yang menjalankan pentadbiran negara. Dan di bawah majlis tu ada lagi di bawahnya lagi. Jadi itu kita bincang kemudian. Kita bincang dulu tentang apa itu Dewan Perhimpunan. Dewan tertinggi negara lah. Maksudnya dalam pemerintahan negara, Dewan Perhimpunan berada di level yang paling tinggi. Alright. Jadi Dewan Perhimpunan, dewan yang paling tinggi, dan dalam dewan ini warga negara Athens boleh mengemukakan sebarang pandangan mereka berkaitan dengan dasar-dasar pentadbiran negara. Apa yang mereka tidak puas hati, apa yang mereka mau boleh cadangkan di Dewan Perhimpunan. And then Dewan Perhimpunan punya kuasa kawalan terhadap pentadbiran dan menetapkan dasar-dasar yang akan dilaksanakan. Maksudnya mereka yang paling berkuasa lah. Jadi yang di bawah orang tu magistrat, majlis, juri itu akan ikut cakap Dewan Perhimpunan. Apa yang diputuskan di Dewan Perhimpunan itulah yang dilaksanakan. Menjadi dasar kerajaan. And then Dewan Perhimpunan juga mempunyai kuasa untuk menetapkan dasar dan juga mereka memutuskan untuk mengeluarkan deklarasi peperangan. Contohlah ada orang hantar utusan dari negara kota yang lain, mereka mau perang. Jadi mereka bincang dulu di Dewan Perhimpunan. Kalau lepas tu orang declare, orang putuskan untuk berperang, peranglah. Kalau mereka tidak setuju, tidaklah. Mereka kena bincang dulu, bukannya terus perang saja. And then selain itu Dewan Perhimpunan berfungsi sebagai mahkamah orang awam. Keadaan ini menyebabkan setiap warga negara yang punya masalah boleh membuat aduan kepada Dewan Perhimpunan, terutamanya kes-kes besar yang tidak dapat diselesaikan oleh badan pentadbiran yang lain. Maksudnya kalau ada kes-kes yang tidak dapat diselesaikan oleh majlis ke, magistrat ke, juri ke, kan, mereka boleh bawa terus direct ke Dewan Perhimpunan. Boleh bincang di situ. Bayangkanlah ramai-ramai berkumpul di situ bincang masalah negara. Alright. Jadi kita tengok satu persatu fungsi Dewan Perhimpunan ini.
Okay. Berperanan melantik ahli majlis sebagai sebahagian sistem pentadbiran yang wujud. Okay. Dewan Perhimpunan ni ada orang yang pilih. Okay, siapa yang akan bekerja di peringkat majlis? Okay, ada majlis kan? Okay, lepas tu magistrat dan juri. Okay. And then menggubal undang-undang bagi memastikan keadilan dapat dilaksanakan dengan seadil-adilnya di Athens. Maksudnya, dorang juga yang buat undang-undang. Kalau dalam negara kita, parlimen kan yang buat undang-undang kan? Dorang ada. Okay, maksudnya Dewan Perhimpunan ni dia juga lah parlimen. And then membuat deklarasi peperangan, okay, itu persetujuan untuk perang atau tidak, okay. And then apa lagi? Yang keempat, perjanjian dengan negara lain bagi melicinkan hubungan antara bangsa kedua belah pihak. Okay, mereka boleh buat perjanjian damai, ataupun diplomatik dengan negara kota yang lain. Okay, ada Sparta, Korin kan, ada negara-negara lain. Jadi mereka akan menjalankan hubungan diplomatik. And then membincangkan hal kewangan dan percukaian bagi mengukuhkan ekonomi Athens, itu macam biasa. Okay, and then 6, menerima duta dari negara asing dan mengukuhkan hubungan antara kedua pihak. Maksudnya duta ni wakil daripada negara-negara lain, okay? Negara asing yang lain, supaya senanglah berhubung kan. Kalau macam kita kita dengan Singapura, okay, ada duta Singapura di Malaysia, ada juga duta Malaysia di Singapura. Begitu juga dengan negara lain, okay? Okay, itu sebagai duta ni wakil yang mewakili negara. Okay, adakanlah ketua negara yang mau pergi satu persatu setiap negara kan untuk uruskan. Kan ada beratus pula negara di dunia ni. Jadi sebetulnya ada jawatan duta. Duta ini yang mewakili negara kita. Okay, secara yang mewakili negara kita dalam hubungan diplomatik. Apa itu hubungan diplomatik? Hubungan diplomatik ni maksudnya hubungan antara negara dengan negara, kerajaan dengan kerajaan. Okay? Kalau hubungan antara kau dengan dia, itu cikgu tak tahu. Ya, itu urusan pribadi kamu. Alright. Okay, cukup sampai sini. Next video cikgu akan terangkan apakah fungsi majlis, apakah fungsi magistrat, apakah fungsi juri. Tadi sudah Dewan Perhimpunan paling atas kan, yang di bawahnya nih, yang 3 organisasi ini. Apa kerja mereka? Apa tanggungjawab mereka? Alright, kita lihat dulu, kita sambung kemudian. Alright.